Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya pengacara anda pada hari ini, Nurhanani Damira. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama dengan kami di siri Suara Wanita Selangor. Kebiasaannya kita akan jemput panelis-panelis yang hebat untuk berkongsikan berkenaan dengan pengalaman mereka dan menjadi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Jadi bersama dengan saya pada hari ini panelis yang kita jemput ya daripada MPAJ, Dr. Ani binti Ahmad. Okey, merupakan YDP Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan pada sebelumnya kerjaya beliau adalah sebagai pegawai daerah Hulu Langat dan telah pun menjadi penjawat awam sebenarnya sejak daripada tahun 2001 sehingga kini. Jadi saya kira-kira dalam lebih kurang 22 tahun sudah berada dalam bidang ini. Okey, dan beliau sebenarnya merupakan pegawai takbir dan juga diplomatik, terutamanya dalam KPKT dan agensi-agensi lain. Okey, kebiasaannya beliau terlibat dalam pembuatan dasar dan bidang perumahan dan juga kerajaan tempatan. Okey, daripada segi latar belakang pendidikan pula, beliau merupakan pemegang PhD di dalam bidang pembangunan sumber manusia di Universiti Putra Malaysia. Kemudian beliau juga mempunyai masters dan juga ijazah sarjana muda dalam bidang urban studies dan planning program di Universiti Malaya. Apa khabar Dr. Ani? Alhamdulillah. Datang daripada rumah ke macam mana ni? Ya, datang daripada rumah saya di Ampang. Ya, terima kasih sebab bersama-sama dengan kami pada hari ini. Sudi meluangkan masa sebab saya tahu doktor sendiri busy sebagai YDP di MPAJ. Okey, jadi saya tak nak melengahkan masa. Kita punya penonton pun nak tahu dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan perjalanan karier dan sebagainya. Jadi boleh tak kalau Dr. Ani kongsikan kepada kami berkenaan dengan perjalanan karier doktor sebagai PTD, pegawai takbir dan diplomatik. Terima kasih Nani Damira. Yes. Okey, saya sebenarnya sebagaimana dinyatakan oleh Nani tadi, saya telah berkhidmat sebagai penjawat awam ya, di bawah skim pegawai takbir dan diplomatik selama hampir lebih kurang 22 tahun. Ya, perjalanan karier saya bermula di Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan pada tahun 2001, di mana itu adalah sebenarnya penempatan pertama saya lah ya sebagai penjawat awam. Okay. Dan sebenarnya dari segi karier saya ni, saya lama di Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan lah ya, dan mungkin disebabkan saya punya pengajaran itu adalah berkaitan dengan perancangan bandar ya, perancangan bandar dan berkaitan dengan pengajaran urban studies and planning. Jadi itu sebabnya mungkin penempatan saya itu pertama kali ni adalah di Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan ya. Kemudian 10 tahun selepas itu ya, saya diberi peluang untuk bertukar kementerian, iaitu di Kementerian Pembangunan Luar Bandar, di mana di situ saya menjaga key performance indicator lah ya, di KPLB ya. Dan kemudiannya alhamdulillah selepas hampir 11 tahun saya diberi pula peluang untuk melanjutkan pelajaran lah sebagaimana Hanani kata tadi, di peringkat PhD ya, di UPM, dan selesai pada 2015 macam tu, saya kembali semulalah kepada Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, di mana di situ saya diberikan tanggungjawablah untuk merangka polisi berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan itu sendirilah ya. Hampir 5 tahun selepas itu di Jabatan Kerjaan Tempatan itu saya menjaga 154 buah pihak berkuasa tempatan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Pada 2021 saya diberi peluang dulunya di peringkat federal, sekarang saya diberi peluang pula untuk berkhidmat di negeri dan posting pertama saya di peringkat negeri itu adalah di Pejabat Daerah Tanah Hulu Langat selama lebih kurang hampir 1 tahun 8 bulan, dan selepas itu saya pula sekali lagi diberi peluang untuk
mengetuai Majlis Perbandaran Ampan Jaya lah sebagai YDP. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor itu sendiri ya, dan juga semua kepimpinan negeri Selangor, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri SS iaitu Datuk Haris bin Kasim, sangat-sangat memberi peluang lah kepada wanita untuk menganggotai ataupun mengetuai menjadi ketua-ketua jabatan di peringkat negeri. Jadi peluang itu adalah satu orang kata peluang yang sukarlah untuk terutamanya apabila diberikan kepercayaan kepada saya lah sebagai seorang wanita lah untuk menerajui jabatan-jabatan di peringkat negeri itu sendiri lah. Jadi saya rasa agak tak mudah sebenarnya wanita itu ditempatkan di satu posisi yang agak tinggi dekat situ, dan saya dimaklumkan Puan Doktor sendiri telah pun dilantik baru 3 bulan yang lepas. Saya ucapkan tahniah daripada pihak kru sendiri atas lantikan tersebut, sangat memberi inspirasi ya. Jadi saya percaya daripada segi pengalaman yang doktor telah kongsikan tadi tu, maksudnya doktor memang ada satu pengalaman yang sangat luas dalam KPKT, terutamanya pihak berkuasa tempatan. Okey, jadi dekat sini saya nak tekankan, maksudnya kita nak korek sikitlah berkenaan dengan perkongsian doktor sendiri. Okey, pada pendapat doktor sendiri kan, sejauh mana peranan kerajaan tempatan di Majlis Pembandaran ni penting, dan adakah doktor rasa rakyat sebenarnya tahu apa fungsi mereka ni sebenarnya? Okey, Hadani kalau kita tengok di dalam negara kita, kita ada 3 peringkat kerajaan iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan lah ya. So PBT ni adalah kerajaan di peringkat ketiga lah ya. Dan kalau saya nak cerita tentang kepentingan peranan PBT ni, mungkin saya boleh ceritakan kalau Hanali tengoklah ya. Contohnya Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi perancangan Bandaraya Kuala Lumpur itu bermula daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah. Iaitu satu organisasi yang menguruskan bandar Kuala Lumpur itu sendirilah ya. Kalau kita tengok bandar Kuala Lumpur yang metropolitan lah, sebab saya nak ceritakan kalau Ampan Jaya ni dia sebelah Kuala Lumpur dia agak tidak seperti metro. Kalau kita cakap pasal DBKL ni atau bandar Kuala Lumpur, semua orang tahu dia dari segi aturan kediamannya, bangunannya macam mana. Dalam kawasan kediaman tersebut ada komunitinya, lepas tu ada jalan raya ya. Lepas tu ada kemudahan-kemudahan perdagangan ada kedai ada kemudahan-kemudahan utility, misalnya infrastruktur, ada jalan ada kemudahan-kemudahan awam seperti padang-padang awam dan sebagainya. Itu semuanya adalah bermula daripada peranan pihak berkuasa tempatan itu sendiri. Contohnya saya ambil pula contohnya di Majlis Perbandaran Ampan Jaya Majlis Perbandaran Ampan Jaya ni adalah kalau dari segi kategorinya, dia adalah pihak berkuasa tempatan dalam kategori perbandaran. Dia ada 3 iaitu daerah, perbandaran dan Dewan Bandaraya. Bandaraya yang paling tinggi lah So kalau kata kategori perbandaran ni sesuatu pemajuan pembangunan fizikal ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan itu sendirilah ya. Contohnya kalau nak merancang bangunan tinggi, bangunan kediaman yang tinggi, bermula di pihak berkuasa tempatan di mana dari segi sama ada kawasan itu sesuai untuk didirikan kawasan perumahan. Lepas tu kalau kawasan perumahan tu berapa tingkat. Jadi semua ini perlu diluluskan di peringkat pihak berkuasa tempatan itu sendirilah. So sebenarnya PBT itu dia merupakan satu jabatan yang sangat lengkap. Dia ada arkiteknya, dia ada kejuruteraannya, dia ada pegawai masyarakatnya, dia ada pesuruhjaya bangunan dan sebagainya. Saman je. Ya, bukan tukang saman saja. Itu dari segi perancangan fizikal, spasial betul. Jadi pihak berkuasa tempatan ni dia melaksanakan tugas dia berdasarkan 3 akta utamalah iaitu Akta 171 iaitu Akta Kerajaan Tempatan itu sendiri, bagaimana dia govern sebagai satu perbadanan, satu jabatan, bagaimana dia menguruskan kawasan-kawasannya, ada sempadannya sendiri, ada YDP-nya, ada SU-nya, ada ahli majlis
stadisnya. Lepas tu dari segi itu pentadbiran, lepas tu kemudiannya dia ada Akta 172 iaitu Akta Perancang Bandar dan Desa. Akta Perancang Bandar, bagaimana dia merancang bandarnya. Bagaimana dia nak letakkan situ adalah kawasan spasial, adalah untuk parking. Kawasan itu adalah kawasan yang sesuai untuk didirikan komersial. Kawasan itu adalah kawasan perumahan untuk B40, untuk M40, untuk high end dan sebagainya. Kawasan-kawasan itu perlu disediakan dengan kelengkapan keperluan masyarakat. Sama ada pasarnya, sama ada kliniknya, sama ada bangunan sekolahnya, sekolah awam, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah swasta dan sebagainya. Dan begitu juga dia bergantung juga kepada, dia mempunyai satu lagi peraturan iaitu dari segi akta jalan, parit dan bangunan. So ada bangunan, ada jalan, ada parit dan sebagainya. Sesuatu bangunan tu kalau dah siap, dia perlu mendapat sijil kelayakan menduduki. So di situlah sebenarnya peranan PBT di mana di peringkat PBT itu dibuat keputusan sama ada kalau satu rumah sama ada landed ataupun berserata tinggi sudah mencapai keperluan tertentu, dia akan diberikan sijil kelayakan menduduki. Di situlah barulah boleh didiami oleh penduduk, pemilik dan sebagainya. Itu dari segi proses sebelum, semasa dan selepas. Selepas perancangan juga PBT memegang peranan. Bila dah ada satu bandar baru, perlu diuruskan dari segi pengurusan sisa pepejal, sampah. Kita tahu kalau apa aja isu masalah sampah dan sebagainya, mereka akan cari pihak berkuasa tempatan. Betul. Contohnya kalau parit tersumbat, longkang tersumbat, mereka akan telefon PBT, tolong selesaikan masalah tersebut. Begitu juga kalau dari segi parking tak banyak, parking mengganggu lalu lintas dalam kawasan bandar, mereka akan cari PBT. Dan saya rasa sebenarnya PBT itu memainkan peranan yang sangat penting dari segi pengawalan, pemajuan dan sebagainya. Dan saya tahu rakyat tahu pasal PBT ni mungkin disebabkan oleh bayar cukai taksiran. Betul. Jadi setiap rumah-rumah kediaman ataupun bandar baru yang telah disempurnakan, yang telah ada sijil kelayakan menduduki dan sebagainya, mereka perlu bayar cukai taksiran. Cukai taksiran ini adalah merupakan pendapatan kepada pihak berkuasa tempatan kerana PBT akan menggunakan cukai tersebut untuk membaiki jalan, menurap jalan dan juga kalau katakan kawasan-kawasan kediaman yang berstrata dan sebagainya perlu dicat semula. Itu semua adalah peranan PBT. Saya rasa sekarang ni rakyat sana lebih kenal peranan PBT. Contohnya di peringkat Ampang Jaya sendiri, kalau kita nak membangunkan kawasan bukit antarabangsa, contohnya kawasan yang sangat tinggi, yang ada masalah-masalah cerun dan sebagainya, mereka katakan kalau penduduk tidak suka, mereka takut penduduk sangsi dengan pembangunan di situ, mereka akan merujuk kepada pihak berkuasa tempatan kerana pihak berkuasa tempatan adalah pihak yang memberikan kelulusan sama ada sesuatu pemajuan di kawasan tanah tinggi itu mematuhi syarat-syarat pelan tanah, pelan bangunan, kerja-kerja tanah dan sebagainya. Jadi mereka penduduk tak tahu nak cari siapa, mereka akan cari PBT dan kami dari situlah yang akan mengawal bahawa pemaju yang hendak membangunkan kawasan-kawasan itu perlu mematuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat kerja tanahnya, syarat-syarat kejuteraannya, syarat-syarat bomba dan sebagainya, perlu ada paritnya, perlu ada tangki septik dan sebagainya. Ini semua perkara ini semuanya diputuskan dalam mesyuarat pihak berkuasa tempatan itu sendiri. I see. Begitu jelas dan sekarang kita tahu yang sebenarnya peranan PBT tu sangat besar sebenarnya, lebih luas daripada apa yang rakyat sendiri jangka kan. Sebenarnya kebanyakan infrastruktur yang kita rasai pada hari ini adalah hasil daripada usaha PBT sendiri sebenarnya. Betul, dan peranan PBT, betul. Jadi saya nak teruskan dengan soalan yang seterusnya di mana kita tahu yang kerajaan tempatan ni dia sangat dekat dengan komitmen SDG, Sustainable Development Goals. Okey, jadi saya nak tanyalah macam SDG 5 ni adalah berkaitan dengan kesaksamaan gender. Jadi boleh tak doktor kongsikan apakah inisiatif yang kerajaan tempatan lakukan untuk capai perkara ni? Okey,
Kita di negeri Selangor ni saya rasa kita sangat bertuah kerana kerajaan negeri Selangor sangat-sangat menyantunilah Betul. peranan yang perlu dimainkan oleh wanita. Jadi bila Hana tadi SDG 5 tu adalah berkaitan dengan kesaksamaan gender dan memperkasakan peranan wanita dan juga kanak-kanak perempuan lah Jadi di peringkat negeri Selangor itu sendiri di bawah kerajaan negeri telah mengeluarkan perkeliling di mana sekurang-kurangnya iaitu 30% daripada ahli majlis di peringkat PBT adalah wanita. Oh, memang dah ada kuota macam tu sudah ada kuota. So kenapa ahli majlis? Sebab ahli majlis ini adalah sebahagian daripada PBT lah. betul. PBT tu dia ada YDP. Saya ada YDP, kita ada SU kita. Lepas tu kita ada ketua-ketua jabatan. Lepas tu selain daripada tu kita juga ada ahli majlis. So kenapa peranan ahli majlis ni memainkan peranan yang sangat signifikan kerana ahli majlis merupakan salah satu mekanisme sebagai check and balance lah. Sebab ahli majlis ni kalau di peringkat MPAJ kita ada 24 ahli majlis. Dan 24 ahli majlis diwakili oleh 24 wakil-wakil mengikut zon-zon yang telah kita tentukan. So kalau katalah semuanya adalah lelaki, so tidak ada check and balance. Mungkin dekat luar sana ada rakyat kita yang lelaki, ada rakyat kita yang perempuan. Jadi ahli majlis wanita ni memainkan peranan supaya mereka membawa isu-isu yang berkaitan dengan wanita lah. Di samping itu juga sebagaimana saya nyatakan tadi, di negeri Selangor ni kita pun ada ketua-ketua jabatan yang terdiri daripada wanita. Contohnya di peringkat PBT itu di negeri Selangor kita ada 12 PBT, 2 daripada YDP adalah perempuan iaitu YDP Majlis Perhimpunan Kelang dan saya sendirilah YDP NPAJ. Dan begitu juga di peringkat pejabat daerah pun kalau dulu kita kata DO ni lelaki tetapi kerajaan negeri Selangor telah memberikan ruang dan peluang kepada kaum wanita lah untuk menjadi sebagai DO Jadi itu sebenarnya dah telah memecahkan satu orang kata amalan yang dulunya maknanya perempuan tak boleh jadi ketua dan sebagainya. Itulah sebenarnya SDG 5 iaitu memberikan kesamarataan hak kepada lelaki dan perempuan di dalam menguruskan negara, menguruskan kerajaan dan sebagainya. Dan di peringkat MPAJ sendiri Hanani, saya YDP adalah perempuan, SU saya juga adalah perempuan dan saya ada lebih kurang dalam 12 orang. Ketua-ketua jabatan juga adalah perempuan, itu lebih kurang 54% lah. Jadi ini semua adalah sebenarnya satu perkara yang sangat unik sebab sebenarnya kesesamaan gender tu adalah memberi hak yang samalah kepada lelaki dan perempuan kerana mereka mewakili satu ciptaan Allah yang kita raikan dan mereka itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi bila lelaki dan perempuan itu dikomplementkan, digabung jalingkan, dia boleh memberikan banyak kebaikan kepada sesebuah negara, sesebuah kawasan dan sebagainya kerana dia menyuarakan hak-hak lelaki dan hak-hak perempuan lah supaya dari segi aspek-aspek pemajuan dan sebagainya boleh mengambil kira keperluan-keperluan kumpulan-kumpulan ini lelaki dan perempuan itu sendirilah. Terutamanya dalam zaman yang sekarang ni yang lebih mencabar yang segala keperluan-keperluan mereka ni kalau tidak dinegari akan memberikan implikasi lah kepada pemajuan dan juga pembangunan di sesebuah kawasan. Betul. Okey, saya setuju juga. Saya agak impress sebenarnya sebab sekarang ni pun kalau kita tengok dekat dalam peringkat yang lebih besar macam Parlimen, DUN, Dewan Undangan Negeri, mereka sendiri sedang fight untuk kuota tu, tapi di peringkat PBT sendiri dah pun laksanakan dan berjaya laksanakan sistem kuota tu sendiri. Sebab kita tahu yang pemikiran perempuan dan juga lelaki ni dia berbeza cara fikirnya. Jadi agak tak baguslah kalau semua didominasi oleh lelaki sebenarnya sebab pemikiran perempuan ni boleh katakan kalau daripada segi saintifik sendiri adalah lebih detail sebenarnya. Itu bukan saya, bukan auta saya, fakta. Saya pernah baca statistik tu. Jadi saya agak impress dengan benda tu dan saya rasa
kita punya penonton pun mungkin baru tahu yang PBT pun ada sistem kuota tu sendiri. Yes. Oh, saya agak bangga lah sebagai wanita sendiri. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan soalan seterusnya di mana okey, tadi doktor ada cakap berkenaan dengan kesaksamaan gender dan sebagainya. Jadi untuk inisiatif Bandar Mesra Wanita, dia adalah satu konsep yang sering diwawarkan melalui kerajaan tempatan dan juga majlis pembandaran. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apakah usaha ini dan sejauh mana ia direalisasikan? Okey. Di berangkat MPAJ sendirilah ya, mungkin saya boleh kongsikan sebelum kita membuat sesuatu dasar ya, kita sebenarnya telah pun mengadakan bengkel ya, ataupun engagement lah bersama dengan penduduk. So dari segi perkara itu ya, kita telah melibatkan semua segmen-segmen ataupun kumpulan-kumpulan yang diangkuti oleh wanita lah, dari segi peniaganya ya, dari segi belianya, dari segi keperluan-keperluan yang apa yang mereka perlukan sebagai seorang wanita. So jadi bila kita dah adakan bengkel ni, sebenarnya kita boleh come out dengan satu dasar lah, bagaimana untuk menjadikan memberikan hak lah kepada wanita di dalam kawasan MPAJ itu sendiri. Jadi antara isu ataupun perancangan yang perlu di peringkat MPAJ, mereka telah pun mencadangkan supaya diadakan satu kompleks sukan untuk wanita. Di mana bila ada kompleks sukan untuk wanita ni, wanita merasa lebih selesa lah ya, untuk mereka bersukan ya, bermain bola jaring, bermain futsal. Itu dalam fasa perancangan? Ya, dalam fasa perancangan lah ya. Jadi bila ada, itulah sebenarnya kalau kita tidak ada, bila kita tidak memberikan hak kepada wanita untuk bersuara dan sebagainya, jadi ini adalah satu kerugian kepada masyarakat. Sebab wanita dan lelaki itu perlu complement each other. Jadi ada keperluan-keperluan, suara-suara wanita ini perlu didengari oleh YDP dan sebagainya. Baik, kita ada bengkel, kita kata ini adalah bertujuan untuk memperkasakan peran wanita. Jadi apa keperluan-keperluan mereka? Contohnya dalam perniagaan misalnya, mereka memerlukan latihan, kita cuba sediakan latihan untuk usahawan-usahawan wanita ya, untuk bersukan misalnya ya, untuk dalam pemajuan pembangunan misalnya, mungkin dia memerlukan aspek keselamatan contohnya kita letakkan parking di bahagian hadapan, dari segi tandas dari segi contohnya pembangunan pejabat misalnya, ruang-ruang ofis untuk kegunaan kerajaan ataupun pihak swasta, kita sediakan tempat-tempat penyusuan Jadi ini semua memberikan melengkapkanlah peranan sebagai seorang wanita itu, bukan saja dia boleh menyumbang secara produktif kepada pekerjaan mereka juga rasa selesa sebab mereka boleh dapat memainkan peranan mereka. Contohnya bila kita adakan tempat penyusuan misalnya jadi mereka boleh bekerja dan waktu rehat mereka boleh memberikan anak mereka susu dan sebagainya begitu juga dari segi aspek memastikan bahawa ruang-ruang tandas yang sesuai untuk wanita. Hanya wanita yang kenal keperluan wanita. Begitu juga dari segi menyediakan ruang solat. Kadang-kadang kalau kita biarkan je bukan wanita yang merancang, kadang-kadang perempuan ni dia nak pakai tudung, nak balik sana, nak balik sini. Jadi bila merancang kawasan musola misalnya, dia kena ada cermin, dia kena ada tempat, kena ada toilet yang sesuai, tempat wuduk kena dekat dengan surau, bukannya keluar kena pakai tudung dan sebagainya. Jadi keperluan-keperluan ni kita ambil kira sebagai kita pihak berkuasa perancangan tempatan untuk merancang satu-satu pemajuan. Kita consider lah perkara-perkara tersebut dari aspek keselamatannya, parkingnya kena ada CCTV. Kalau kita nak sediakan kompleks perniagaan misalnya, kita bagi prioriti yang dekat-dekat tu bagi pada wanita. Kita takut masalah-masalah keselamatan dan sebagainya lah. Dan tu saya kata tadi di Selangor ni sangat unik. Wabihana Yo misalnya juga adalah pernah menjadi senator lah, dan adalah seorang wanita. Jadi bila wanita ni diberikan peluang untuk bersama-sama membangunkan negeri, jadi dia boleh menyuarakan keperluan-keperluan seorang wanita. Jadi dia komplement lah. Jadi bukan sahaja lelaki saja yang boleh mentadbir sesebuah kawasan, mentadbir
negeri, mengetuai ketua jabatan dan sebagainya. Jadi dia blend, dia sangat cantik lah, dia complement each other. So ini semua memberikan kebaikan lah kepada sebuah negara. Sebab kita tahu wanita pun dari segi sekarang ni memang ramai pun wanita yang graduate yang dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang tinggi. Jadi mereka pun di peringkat universiti pun mereka telah diberikan jawatan-jawatan yang tinggi untuk mentadbir sesebuah persatuan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu semua juga adalah bonus lah kepada mereka, dan mereka juga mempunyai kompetisi yang sesuai, mereka juga mempunyai attitude yang bagus dan sebagainya yang boleh meletakkan mereka di satu pos itulah. Dan saya rasa yes, ada cabaran-cabaran tertentu sebagai seorang wanita bila dia mengetuai sesuatu jabatan, tetapi sebenarnya komplimen lah. Yang penting adalah rasa hormat kepada ketua dan sebagainya. Okey, saya sebenarnya amat tertarik dengan idea untuk sebab sebelum ni saya pun ada dengar banyak juga pihak-pihak lain yang cuba untuk tubuhkan stadium ataupun kompleks sukan yang mesra wanita, sebab kita tahu kebanyakan wanita sekarang ni dia agak tidak selesa, sampaikan nak cari gym pun diorang prefer gym yang wanita sahaja. Betul tak? Lepas tu sekarang ni pun gym-gym macam tu pun tumbuh macam cendawan untuk wanita sahaja dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang sangat bagus lah. Jadi mungkin doktor tahu tak sama ada tak pelaksanaan yang sudah dilaksanakan sebelum ni ke berkenaan dengan kompleks sukan dekat kawasan lain? Ataupun MPAJ akan jadi satu batu loncatan kepada majlis perbandaran lain macam mana? Setakat ni saya rasa kompleks sukan untuk wanita tu di peringkat MPAJ telah ada cadangan lah tapi kita pun tangguhkan dulu sebab kita menunggu peruntukan yang sesuai lah. Saya rasa tapi di tempat-tempat lain dari segi kompleks sukan tu saya rasa saya tak berapa pastilah kan. Tapi perancangan-perancangan lain tu contohnya parking khas untuk wanita sudah pun ada lah dan juga tetapi kalaupun tidak ada spesifik pada wanita tapi dia ada waktu tertentu lah. Contohnya kalau kolam renang dibuka hanya untuk wanita untuk certain time dan sebagainya. Bilik-bilik penyusuan telah pun ada di kementerian-kementerian tertentu yang membagi ruang kepada wanita. Dan saya rasa wanita juga diuruskan boleh cuti selama 3 bulan untuk menjaga anak. So jadi benda-benda ni semuanya datang daripada keperluan ataupun fitrah wanita itu yang disampaikan kepada pengurusan, dan pengurusan juga menyantuni permintaan tersebut supaya mereka sama-sama boleh menyumbanglah kepada pembangunan negara dan sebagainya. Pembangunan negeri dan negara lah. Betul, saya setuju dengan doktor. Tadi saya ada pick up sikit, doktor ada mention berkenaan dengan of course jadi yang dipertua ataupun antara yang tertinggi dekat dalam MPAJ dan sebagainya untuk bekerja dengan lelaki itu adalah satu cabaran. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit antara cabaran yang doktor masih ingat sampai sekarang yang boleh macam yang menarik yang boleh kongsikan kepada kita punya penonton. Saya rasa sebagai ketua di mana-mana jabatan itu dia satu package lah package yang betul-betul perlu dilihat lah pertamanya of course dalam satu-satu organisasi ketua itu adalah sebenarnya peneraju dalam satu organisasi. Yang penting adalah untuk mendapatkan kepercayaan lah di kalangan ketua-ketua jabatan lah bila kita membuat sesuatu keputusan dan sebagainya. Kepercayaan itu sangat penting dan juga mendapatkan buy-in lah daripada ketua-ketua jabatan. Jadi saya rasa sebagai ketua jabatan di pihak berkuasa tempatan saya rasa kita bukan datang dengan pengetahuan yang kosong. Kita telah ada teori, kita pun telah berada di situ untuk berapa lama. Jadi mereka tidak boleh, ketua jabatan tidak boleh membuktikan kompetensi kita lah sebagai ketua jabatan. Sebab kita tahu apa yang berlaku, sebab kita dah belajar. Itu akta ada tanahnya pun kita dah ada pengetahuan sedikit. Dan kita sebagai seorang wanita juga kita tidak boleh, kita kena adil kepada semua dan kena ada tip-tip tertentu lah. Contohnya Hanani
Sebelum kita masuk mesyuarat, of course kita kena tahu mesyuarat itu untuk apa. Betul. Jadi apa keputusan yang kita perlu buat dalam mesyuarat tersebut. Jadi sebelum masuk mesyuarat kita kena baca dulu. Kita kena baca, kita tengok apa perkara-perkara tersebut. Kita minta pandangan daripada ahli-ahli mesyuarat lah. Mereka itu adalah pakar dalam bidang-bidang mereka tertentu. Contohnya kejuruteraan, pakar kejuruteraan sendiri, arkitek dia memang dah lama kat situ. Dekat PBT ni dia adalah cross service. Mereka dah berada di situ lebih kurang 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Dan kita masuk, tu saya kata tadi kita kena ada cara lah bagaimana kita nak membuat keputusan. Dan keputusan yang kita buat tu bukan keputusan yang tidak bersandarkan kepada facts and figures. Tidak. Ada benda-benda tertentu yang kita buat keputusan itu berdasarkan telah beberapa kali diadakan pre-council, telah diteliti secara detail dan sebagainya, telah ditimbang tarakan, dan keputusan yang dibuat tu berdasarkan kepada justifikasi tertentu, dan keputusan itu adalah keputusan secara musyawarah. Dan saya pun of course dalam kita mentadbir atau mengetuai suatu jabatan, kita memang kena satunya adalah sentiasa berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berada di situ, itu sebenarnya adalah takdir yang telah ditetapkan, dan kita pun sebaik mungkin perlu ada integriti, perlu ada usaha-usaha untuk perlu beramanah dan sebagainya lah. Jadi apa saja keputusan yang kita buat tu kadang-kadang kita kata pun setuju tak setuju, keputusan yang terbaik yang kita fikirkan tidak menzalimi hak-hak orang lain dan sebagainya, dan memberi kebaikan kepada semua orang, bukan hanya kepada satu-satu kelompok masyarakat dan sebagainya. So saya kira cabaran tu nak katakan kalau kita lihat kepada cabaran itu sebagai satu yang negatif, kita pun tidak boleh pergi ke mana. Jadi kita anggap cabaran itu sebagai satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai peluang untuk memberi manfaat kepada orang lain, dan ketua-ketua jabatan juga sebenarnya menunjukkan rasa percaya, memberikan kepercayaan yang tidak berbelah bagi, menghormatilah perempuan itu sebagai pemimpin. Jadi itu di MPAJ lah. Jadi itu sebabnya saya rasa kami boleh melaksanakan tugas sebagai pihak berkuasa tempatan itu dengan lebih mudah. Di MPAJ, arahan saya yang saya berikan, mereka tidak pernah kata no. Mereka akan kata yes, dan mereka akan laksanakan sebaik mungkin lah. So itu atas prinsip kerja berpasukan tu membolehkan MPAJ melaksanakan banyak perkara dah. Dan di peringkat MPAJ sendiri, saya rasa antara PBT yang selalu menang anugerah pengurusan cemerlang, anugerah inovasi dan sebagainya. Sebab kami mengambil prinsip bahawa ketua jabatan, yes, anda semua boleh melaksanakan tugas, dan tugas yang anda berikan yang sebaik mungkin. Berikan sebaik mungkin. Tetapi bila ada keputusan dan sebagainya, ada masalah, come forward supaya kita selesaikan secara bersama, secara konsensus. Kita tahu bahawa tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Masalah itu boleh diselesaikan jika kita sama-sama mempunyai matlamat dan objektif yang sangat jelas untuk membantu, memudahkan, untuk facilitate keperluan-keperluan penduduk dan sebagainya. Jadi saya rasa alhamdulillah setakat ini segala yang baik-baiklah berada di MPAJ. Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya respect dengan Dr. Ani buat berkaitan dengan apa yang saya boleh katakan, Dr. Ani lebih meraihkan pendapat dan juga musyawarah pendapat inilah rakan-rakan seperjuangan dan sebagainya. Jadi sebab setengah leader dia merasakan diri mereka betul, tapi walaupun Dr. Ani mempunyai satu pengalaman yang luas, ada banyak sangat pengalaman, ada banyak sangat knowledge dalam bidang ni, tapi masih lagi menerima, di mana saya rasa orang-orang bawah Dr. Ani pun sendiri hormat Dr. Ani atas asbab tersebut lah. Jadi okey, ini soalan terakhir lah. Saya pasti yang sebagai YDP ni dia punya jadual kerja sangat padat dan sebagainya. Jadi saya juga nak tahulah, saya yakin penonton juga nak tahu macam mana doktor bahagikan masa, sebab doktor sendiri ada keluarga. Jadi macam mana doktor balancekan ataupun macam mana reaksi keluarga bila Dr. Ani busy dan sebagainya. Mungkin Dr. Ani boleh sharekan dengan kami.
Hanani, alhamdulillah saya mempunyai suami yang sangat membantulah. Dia memberikan sepenuh macam blanket approval lah kepada saya untuk saya melaksanakan tugaslah amanah yang telah diberikan kepada saya, dan dia memberikan sokongan yang padulah dan alhamdulillah juga sebab saya pun anak-anak dah besar jadi memang tidak mudah untuk bekerja di PBT kerana saya bekerja 24 jam 24 kali 7 hari seminggu. Kadang-kadang memang tidak ada masa lah bersama keluarga. Tetapi alhamdulillah, sebab yang penting adalah sebagai seorang isteri, saya mendapat keizinan daripada suami dan doa daripada suami lah. Dan of course kita sendirilah sebagai seorang Islam kita meletakkan sebagai solat itu sendiri, Al-Quran itu sendirilah sebagai panduan kita. Jadi bila kita sibuk dengan menjaga ibadat kita dan kerja juga itu sebagai ibadat, dan kita juga tidak melupakan solat kita dan juga kita tidak melupakan Al-Quran itu sendiri, saya rasa itu semua adalah merupakan satu sumber kekuatan lah kepada seorang pemimpin wanita dan of course dengan environment yang sangat baik. Contohnya di peringkat kerajaan negeri yang memberikan support yang tidak berbelah bagilah. Contoh jika saya ada apa-apa masalah dan sebagainya, saya akan refer kepada Datuk SS, ketua-ketua saya dan sebagainya. Jadi environment itu sangat kondusif lah. Jadi dia membantu kita untuk melaksanakan tugasan itu dengan baik, cemerlang, dan juga sebagai saya katakan tadi dan ketua jabatan juga sangat menghormati ketua mereka. Dan ketua pun tidak bercakap sesuatu yang tidak betul. Cakap tahu apa yang nak dibuat dan sebagainya. Jadi dia agak satu package yang alhamdulillah yang boleh dikatakan sangat sempurna. Ada semua dari segi diri sendiri, dari segi keluarga, dari segi jabatan itu sendiri, dan juga di peringkat tertinggi, contohnya di pengurusan dan sebagainya pun, pengurusan di peringkat kerajaan negeri pun memberikan kepercayaan, memberikan nasihat. Dia tak kisah, anytime saja saya boleh kontak ketua-ketua saya, Datuk SS saya, untuk saya bertanyakan apa saja. Dia akan memberikan saya komen, nasihat dan sebagainya untuk saya melaksanakan sesuatu tugas itu dengan lebih baik. Jadi alhamdulillah itu adalah saya rasa resepi lah resepi kejayaan saya lah selama ini dalam saya melaksanakan tugas saya sebagai ketua jabatan, terutamanya untuk sekarang ni di peringkat pihak berkuasa tempatan lah. Alhamdulillah. Terima kasih. So saya yakin yang sebenarnya faktor orang sekeliling juga main peranan terutama satu rezeki lah untuk doktor mempunyai ahli keluarga yang sangat suportif, memahami kerjaya doktor dan sebagainya. Saya ambil itu sebagai nasihat untuk saya sendiri, saya belum kahwin. So kita lepas ni kita akan ambil semua tips yang diberikan oleh Dr. Ani untuk penambahbaikan kita sendiri, sebab Dr. Ani sendiri adalah seorang kita boleh kata satu inspirasi kepada wanita-wanita dekat luar sana untuk terus menjadi lebih baik dan terkehadapan sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Ani atas perkongsian yang sangat saya rasa cukup lengkap daripada segi penstrukturan kerajaan tempatan. Kita yang tak tahu ni tiba-tiba jadi tahu dengan pelbagai kompleks tu sendiri, kompleksiti kerajaan tempatan punya fungsi dan sebagainya, termasuklah cabaran dan juga perkongsian-perkongsian lain. Jadi untuk semua penonton Suara Wanita Selangor, kita akan bersama lagi dalam sesi yang lain bersama dengan panelis-panelis hebat yang lain. Assalamualaikum.